Okay, Assalamualaikum, Assalamualaikum wabarakatuh. Apa khabar? Sekejap saya nak share dia. Saya punya video ni. Okay, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini 6 hari bulan 1 lah, tahun 2021 lah. Okay, biasalah, siapa yang tak kenal saya, nama saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT. Kami buat training dan coaching untuk pembangunan diri dan juga untuk usahawan lah. Alright, macam biasalah saya buat disclaimer sikit. Apa yang saya cakap ni berdasarkan kepada pengalaman saya lah sebagai seorang trainer, seorang coach dan juga pengalaman kerja saya lah dari dulu lah sampai sekarang lah dalam sektor korporat dan juga dalam sebagai seorang usahawan lah. Okay, hari ni saya nak cerita pasal usahawan dan juga masa tau. Okay, right. Sebagai seorang usahawan, kita rasa bahawa aset yang paling penting pada diri kita ialah duit kita tau. Tapi kita lupa sebenarnya satu benda yang kita tak boleh nak ganti balik ialah masa kita. Okay? Duit kita ni kalau kita laburkan dalam sesuatu bidang perniagaan ke apa ke, kalau duit tu habis, kita boleh cari lagi duit tu. Kita boleh cari balik duit tu. Tapi masa kita ni kalau kita habiskan untuk buat benda-benda yang tak mendatangkan faedah ataupun bermanfaat kepada perniagaan kita, masa tu kita tak boleh nak dapat balik. Okey? Jadi sebenarnya sebagai seorang usahawan, kita kena tengok balik apa kita punya masa yang kita habiskan dalam kita punya perniagaan ya. Dan kita kena kenal pastilah benda-benda yang kita buat tu, masa yang kita habiskan, adakah benda-benda tu produktif untuk perniagaan kita atau benda tu tak produktif langsung, kan? Jadi bila yang tak produktif langsung, kita kenalah tinggalkan benda-benda tu. Ataupun benda tu produktif tapi boleh dibuat oleh orang lain, kan? Boleh dibuat oleh orang lain. Di mana kalau kita kalau kita habiskan masa kita untuk buat perkara-perkara tersebut, maka benda yang lebih penting kita tak boleh buat. Okey? Jadi sebagai seorang usahawan, kita kena cek balik. Saya selalu cakap kita kena buat perancangan dalam kita punya perniagaan. Okay? Jadi selepas kita buat perancangan, kita buat kita punya plan tindakan, apa yang kita nak buat. Okay? Jadi kat sinilah kadang-kadang sebagai seorang usahawan, sebab kita konon-konon nak jimatkan duit, bila kita rasa kita nak jimatkan duit, kita lupa sebab kita buat satu perkara tu sendiri. Contohnya kita tak upah orang untuk buat satu perkara, kita nak buat benda tu sendiri. Jadi kita habiskan masa kita, okay, kepada benda yang tersebut. Sebaliknya sepatutnya kita kena habiskan masa kita untuk benda yang penting dalam perniagaan kita, tapi kita tak habiskan masa tersebut, kita terpaksa buat perkara ni. Jadi sebagai seorang usahawan, apakah benda yang kita rasa penting bagi kita lakukan? Okay? Right. Seorang usahawan ni, dia kena fikir tentang dia punya planning untuk dia punya bisnes. Okay? Planning ni maksudnya, okay, kat mana dia nak pergi? Kat mana dia nak bawa bisnes dia? Okay? Perancangan kewangan dia, perancangan marketing dia. Dia kena fikir benda-benda tu semua. Jadi kalau seorang usahawan, dia contohnya, dia sepatutnya dia kena memikirkan, contohnya macam dia nak cari modal bisnes, dia kena fikirkan macam mana untuk dia cari modal bisnes. Okay?
Tapi kalau dia tak fikir perkara tersebut, dia oleh kerana dia sibukkan diri dia dengan buat benda-benda yang remeh-temeh. Bagi saya benda tu remeh-temeh. Contoh remeh-temeh ni macam dia pergi bank, contoh nak beratur, keluarkan duit, depositkan duit dan sebagainya kan. Jadi masa dia tu habis kat situ tau. Kan? So bila masa tu dah habis kat situ, dia balik ke pejabat dia jadi penat tau. Bila jadi penat, jadi dia punya fikiran tu untuk, saya bagi contoh tadi, untuk kembangkan bisnes dia, untuk cari marketing ataupun untuk cari modal, dah tak ada dah. Dah tak boleh buat. Sebab dia penat. Contoh dia terpaksa pergi bank, dia terpaksa beratur dan sebagainya, dia jadi penat. Okay? Jadi apa kata, kalau situasi begitu berlaku, cari satu alternatif. Alternatif ni mungkinnya buat online banking. Kan? Sebab sekarang semua bank ni ada sistem online banking kan. Maknanya kita boleh bayar bayaran kepada supplier pun melalui online banking. Kita boleh check kita punya payment, kita boleh buat segala-gala melalui online banking. Jadi kita tak perlu beratur dekat bank. Jadi nampak macam benda tu kecil tau, beratur di bank. Tapi kalau kita analisa balik, masa yang kita habiskan beratur dekat bank tu boleh mengakibatkan kita jadi penat, dan bila kita jadi penat, kita tak dapat nak fikir benda yang lebih penting dalam bisnes kita. Okey? Jadi itu yang saya katakan, sebagai seorang usahawan, kita kena tengok kat mana masa kita tu habis, kan? Kat mana masa kita tu habis, dan kalau masa tu kita boleh gunakan untuk satu benda lebih produktif dalam bisnes, kita lagi bagus. Saya bagi satu contoh lagi. Kita especially yang duduk di kawasan bandar macam di Kuala Lumpur ni, satu masalah kita yang utama sekali ialah traffic jam. Okay? Jadi kadang-kadang kita nak pergi meeting di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur ni, kita terpaksa mengharungi traffic jam. Lepas tu dah lah harungi traffic jam, lepas tu kadang-kadang kita terpaksa cari parking, kan? Jadi traffic jam satu hal lah, parking pun satu hal lagi lah kan. Jadi kita tak sedar, kita kata okey, kita ada kereta, kita nak bawa sendiri dan sebagainya, lepas tu kita nak cek parking dan sebagainya. Kita tak sedar masa yang kita habiskan dalam kita bawa kereta, dalam trafik, menempuh trafik tu, lepas tu dalam kita cari parking tu, masa kita dah habis tu, dengan kita penat, dengan kita stres, dengan kita punya stres dan sebagainya. Jadi pemikiran kita tu, otak kita tu dah, kalau misalnya kita nak jumpa seseorang untuk buat marketing, otak atau pemikiran kita dah jadi celaru, dah jadi penat. Jadi bila kita bertemu dengan dia, bila kita meeting dengan dia, saya rasa orang kata kita punya konsentrasi tu akan jadi kurang. Apa kata, instead of kita sibuk dengan nak bawa kereta ataupun nak cek parking, kita ambil aja Grab. Mungkin kalau kita ambil Grab tu mungkin kita kena bayar lebih sikit lah kan. Mungkin daripada rumah kita, ataupun pejabat kita nak pergi ke tempat yang kita nak mesyuarat tu, mungkin kita kena bayar lebih sikit lah, RM20 ke apa untuk Grab. Tapi kalau kita duduk dalam Grab, yang pertama sekali kita tak stres. Kita tak stres dalam kita punya nak pergi mesyuarat tu. Dan masa kita duduk dalam meeting, dalam Grab tu, kita boleh fokus apa yang kita nak cakap dengan orang yang kita nak jumpa tu, kan? Dan kita akan jadi fresh. Bila kita keluar daripada Grab tu, kita tak ada stres langsung tentang kita punya bawa kereta tu, dan kita tak ada stres cek parking. Jadi kita keluar daripada kereta tu, kita fresh, kan? Jadi bila kita fresh, barulah pemikiran kita ni segar untuk kita bercakap dengan kita punya prospek pelanggan tu, apa yang kita nak sampaikan. Jadi ni saya katakan, sebagai seorang usahawan, kita kena tengok balik masa yang kita spend tu. Macam saya kata awal tadi lah, masa ni kalau kita habis, kalau kita buang pada benda-benda yang kita rasa macam kecil, tapi kita sebenarnya kita banyak habis masa ke situ. Jadi benda lebih pokok dalam perniagaan kita, macam saya kata, perancangan perniagaan, marketing, untuk kita dapatkan jualan dalam bisnes kita, kita akan, orang kata, tak dapat nak fokus, kan? Sebaiknya kita fokus pada benda-benda yang remeh-temeh. Jadi hari ni kita tengok balik dalam kita punya bisnes, kan, ataupun dalam kita punya benda seharian-harian yang kita buat. Adakah benda yang kita buat ni boleh tak kita gantikan dengan satu kaedah ataupun dengan cara kita upah seseorang lain, di mana benda tu akan kurangkan beban masa kepada kita. Of course lah, kadang-kadang dengan sebab
perniagaan dengan tempat modal yang terhad dan sebagainya, mungkin kita tak dapat nak upah orang untuk buat perkara tersebut. Tapi kalau kita rasa macam kalau benda tu terpaksa makan masa lama untuk kita buat, baik kita upah orang. Baik kita upah orang daripada kita buat perkara tu. Sebab kalau kita buat perkara tu, mungkin kita akan menghabiskan banyak masa kita, terbuang banyak masa kita, dan akan menyebabkan kita tak boleh nak fokus apa yang kita patut buat hari tu. Jadi sebagai seorang usahawan, sebagai seorang business owner, fokus kita setiap hari ialah bagaimana kita nak tingkatkan jualan kita. Okay? Bukan macam mana kita nak, contohnya nak isi borang ataupun nak pergi online, nak pergi register syarikat online ke, nak pergi apa benda yang kita nak kena buat tu. Kalau kita boleh upah orang, upahlah orang. Tapi kalau kita rasa tak cukup modal untuk kita upah orang, kita minimumkan kerja yang mana kita rasa kita punya masa tak banyak habis kat situ. Tapi kalau banyak habis kat situ, baik kita upah orang. Baru ni ada satu orang kenalan saya, dia ada masalah nak register syarikat dia dengan CIDB. Okay? Saya cakap kat dia, senang saja nak register ke syarikat CIDB, pergi online, lepas tu register je lah. So dia kata masalah, dia kata dia bila bab register online ni, dia kata dia problem sikit, dia kata. Kan, dia macam pening kepala nak register. Saya kata kalau you pening kepala nak register, you upah lah orang. Kan? Lepas tu dia kata, okey lah. So dia cek, dia upah, ada satu syarikat tu bagi quotation kat dia, syarikat tu nak 1,800 untuk buat registration CIDB. So saya tanya dia dah buat belum? Dia kata belum. Sebab mahal sangat, 1,800. So cerita dia nak register CIDB tu dengan saya dah sebulan dah. Dah sebulan dia cerita kat saya. So bagi saya lah, mana lebih penting? Nak register CIDB supaya dia boleh dapat jadi kontraktor untuk dapat dia buat projek, ataupun dia nak jimatkan 1,800 tu. So mana lagi penting? Sebagai seorang businessman, sebagai seorang usahawan, saya rasalah register CIDB itu lagi penting daripada 1,800 tu. Sebab 1,800 tu boleh dicari dengan projek yang dia akan dapat. Tapi inilah kadang-kadang sebagai seorang usahawan, dia rasa macam nak buat sendiri dia susah. Tapi lepas tu nak upah orang dia kata mahal. Akhirnya sebulan company pun tak register CIDB. So bayangkan dia punya peluang perniagaan, peluang kontraktor yang dia hilang pasal dia tak register CIDB. Jadi ini yang saya kata, sebagai seorang usahawan, kita kena bijak gunakan masa kita dan bijak gunakan keuangan kita. Kalau kita rasa masa kita tak boleh, kita ketepikan untuk register CIDB tu, kita upah orang. Kan? Jadi kita nilaikan yang mana lebih penting. Kan, objektif kita ialah supaya kita dapat lesen CIDB tu, supaya kita boleh masuk tender, supaya kita dapat projek. Itu objektif kita kan. Jadi ini yang saya kata, kita kena pandai, bijak mengoptimumkan kegunaan masa kita untuk kita capai maksud perniagaan kita. So itu sajalah saya punya saranan hari ini. So mudah-mudahan siapa bolehlah kongsi dengan kawan-kawan apa yang saya kongsikan hari ini. So sajalah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.